Tak wajib dari sudut fiqh. Dari sudut ihsani, kemanusiaan, mu takkan nak biarkan ayahmu dalam kubur keadaan macam tu. Hutang pula terbagi pada dua. Ada orang hutang sebab memang dia perlu berhutang. Dia nak belajar, dia nak makan, dia nak minum, dia nak hidup. Ada orang berhutang sebab nak sungguh hebat. Saya berhutang beli kereta, contoh macam Allah Subhanahu Wa Taala. Bisnes sikit beli kereta. Nak beli tanah, nak beli itu, kita berhutang. Ada orang berhutang sebab keperluan. Ada orang berhutang sebab nak tunjuk dia boleh mampu bayar hutang, tapi tak mampu nak bayar, kata macam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kedua-dua ni, kalau waris dia, dua-dua ni meninggal dunia, warisnya tak tolong bayar, waris tak dosa. Tapi dia sudut hakikatnya kamu zalim kepada orang tua kamu sebab tidak usaha untuk membantu bayar pakai duit kamu sendiri. Itu sebab hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, pada ayat yang panjang sekali, dalam surah yang panjang sekali, Allah menceritakan tentang hutang kita. Maka bayarlah hutang. Jangan sampai orang yang pemiutang tu mendoakan kecelakaan kepada kita, macam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh update hari ni pergi umrah, walaupun kena kuarantin, kata saya berjaya pergi umrah, hutang RM15 pun tak bayar. Pergi minum kedai kopi depan tu tak bayar hutang. Minum makan roti canai tak bayar hutang. Hutang sesaja dia ni. Maka ingat, satu masa dalam kubur kamu dibelenggu sampai dibayarkan hutang kamu. Akhir sekali hadirin mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sesuaian dengan adik Rayyan yang meninggal dunia di Maghribi baru ni, saya nak bacakan satu hadis sahih. Dan juga tuan-tuan yang kebetulan kalau ada anak-anak yang pernah kehilangan anak waktu mereka masih kecil lagi, maka dengar hadis yang sangat baik ini daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Sigharukum da'amisul jannati." Bermula anak-anak kamu yang mati masih kecil itu sebagaimana anak-anak ikan dalam laut, kata Rasulullah SAW. Seperti mana anak ikan dalam laut. Yatalaqqa ahaduhum abahu fayakhudhu bisawbih. Berlari, kata Nabi, berlari sana sini. Anak ikan tadi macam anak ikan berlari ke sana sini dengan pantah dan cergahnya. Maka dia kata apa? Yatalaqqa ahaduhum abahu fayakhudhu bisawbih. Dan buat apa? Buat menyambut kedatangan kedua orang tua dia. Duk tunggu orang tua. Kat mana? Dalam syurga. Sekarang duduk dalam taman-taman syurga lah. Kalau kita duk tengok tentang Rayyan tu, kita rasa sedih lah. Saya pun tengok, tapi sampai pukul 1 ngantuk sangat tidur. Sudah subuh, udah jumpa dalam pukul 5 kan. Dah jumpa waktu Malaysia. Pun mati 100 hari dalam lubang kubur. Dan dalam lubang perigi buta. Maka tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, "Fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahu al-jannata." Kalaulah ditakdirkan ayah mak dia ni tak boleh masuk syurga, dia tidak akan berhenti, tak akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia boleh tarik bersama-sama mak ayah ni masuk syurga bersama dengan dia. Syarat yang pertama, sabran, sabar. Tapi sabar ni mudah disebut, tapi payah kita nak laksanakan. Seperti mana satu hari Rasulullah SAW menasihati seorang wanita yang sedang merengek dekat kubur. Nabi kata, sabarlah. Sabarlah, Nabi kata. Maka perempuan ni tak pandang kat Nabi, dia tak sedar yang pesan kat dia tu Rasulullah. Maka dia kata, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Macam kita lah, kamu tak rasa apa yang aku rasa. Gitulah lebih kurang. Jadi bila mana dia sebut gitu kat Rasulullah, Nabi pun berlalu. Dan orang datang tegur dia, "Hey, kamu tahu tak siapa yang tegur kamu tadi?" Dia kata, "Siapa?" "Rasulullah." Bila sebut Rasulullah, dia pergi kejar Nabi SAW. Dia minta maaf dengan Rasulullah. Maka Nabi kata, "Innamas sabru indas sadamatil ula." Yang ni saya mudah sebut. Kalau saya kena pun, saya belum tentu dapat seperti mana Nabi sebut. Apa dia? Hanya senya sabar itu dikira waktu bila? Ketika mana first time kita kena uji. Itulah sabar. Macam Allah SWT. Dia tak panggil sabar selepas 4 tahun. Saya sabar lah. 4 tahun baru saya sabar. Tak sabar. Macam Allah SWT. Jadi itu dia kata susah nak. Tapi insya-Allah tuan-tuan, macam Allah Subhanahu Wa Taala, kelebihan yang cukup banyak yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, kepada tuan-tuan yang pernah kehilangan anak-anak yang masih kecil lagi. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam bab mimpi Rasulullah. Rasulullah SAW bermimpi bagaimana dibawa oleh Jibril dan Mikail bertemu dengan Sayyidina Ibrahim AS dalam syurga Allah, dalam taman-taman syurga.
Dalam mimpi tersebut Nabi lihat orang lelaki tinggi sangat sampai tak nampak kepalanya. Maka ditanyakan kepada dua orang tadi, Jibril dan Mikail, siapakah orang lelaki tadi? Dikeliling dia tu ramai budak-budak kecil yang sedang bermain. Dua orang wakil ni tadi tidak bercerita lagi, sampailah ke ujung hadis tersebut, baru dia khabarkan kepada Rasulullah, yang tinggi itu Sayyiduna Ibrahim, datukmu Ibrahim. Yang kecil-kecil yang berlari itu, itulah anak-anak orang Islam yang mati waktu kecil dia sebelum balik. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah termasuk anak-anak orang kafir yang mati waktu kecil? Maka jawab Nabi, termasuk sekali. Maksudnya anak-anak orang Islam, anak-anak orang bukan Islam yang mati sebelum balik dia, Allah Subhanahu wa taala letak di bawah jagaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Itu sebab waktu kita semayang jenazah budak kecil, kita tak kata Allahumma ighfir lahu warhamhu, tak apa gitu. Itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa, dia tak ada dosa. Nak ampunkan dia apa? Maka antara doa yang diajar oleh Nabi SAW, ya Allah, jadikan budak ini sebagai apa dia? Sebagai modal kepada orang tuanya untuk pembebasan di akhirat Allah Subhanahu wa taala satu masa nanti. Ini salah satu yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang moga-moga kita dapat istifadah dengannya dan dapat kita beramal bersama insya-Allah. Akhir sekali last. Ni last hadis yang last. Alang-alang baca biar habislah nak muka surat ni. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadis ni bertaraf dhaif. Dhaif. Dhaif ni bukan lemah Dhaif kita panggil dhaif. Ada orang kata dhaif ni lemah. Kalau dhaif tu lemah, ulama dah letak hadis lemah dalam buku-buku dia. Dalam lemah tu ada lemah, ada lagi pembahagian disebut oleh para ulama. Hadis dhaif boleh beramal dengan dia. Jangan samakan hadis dhaif dengan hadis maudhu'. Jauh sangat perbezaan hadis maudhu' dengan hadis dhaif. Ya, baik. Dia kata apa? Sahibul yamin wa amirun ala sahibis shimal. Malaikat rakib yamin, sahibul yamin, malaikat rakib yang menjaga sebelah kanan mencatat amalan ni, dia adalah ketua kepada malaikat sebelah kiri. Fa idza amila al-'abdu hasanatan, bila mana seorang hamba melaksanakan satu kebajikan, buat satu amalan, tuan-tuan jalan, ambil duit letak dalam tabung, buat satu amalan. Jalan daripada rumah, satu amalan. Pakai pakaian baru, satu amalan pada hari Jumaat. Pakai wangi-wangian, amalan. Pakai serban, simpan janggut, semua tu amalan kebaikan yang kita buat. Siapa yang buat satu amalan, katabaha bi asyri amsalha, Allah catat 10 ganjaran dapat pada kita. Satu. Wa idza amila sayyi'atan fa arada sahibus shimali an yaktubha, ketika mana orang tu buat satu sayyi'ah, satu benda buruk, apa dia? Tengok aurat orang. Tengok TV, pembaca berita TV3, tak auto aurat. Kita pun tengok. Dosa kecil. Makruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat satu kejahatan, maka terima Allah Subhanahu wa taala, fa arada sahibus shimali an yaktubha, tak kala mana malaikat atik nak catat, qala lahu sahibul yamin, maka malaikat rakib cakap apa? Amsik, jangan tulis lagi. Amsik, jangan tulis. Nah. Fayumsiku, dalam riwayat ada kata sita, ada kata sab'ah, ada kata 6, ada kata 7. Dia tahan daripada menulis sekitar 6 atau 7 jam. Tak catat. Fa in istaghfarallah minha, jika sekiranya orang si fulan tadi istighfar kepada Allah, kita akan mengucap astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau dia istighfar kepada Allah atas apa? Dosa yang lakukan tadi, lam yaktub alaihi syai'a, maka tak akan ditulis padanya satu benda pun. Tetapi kata Nabi SAW, wa illam yastaghfirillah, tapi kalau dia tidak minta ampun kepada Allah, kataba alaihi sayyi'atan wahidah, maka Allah catatkan kepadanya satu dosa sahaja. Sayyi'ah wahidah, nak tunjuknya satu je. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sebut kepada kita, dan banyaklah amalan terutama Allah Subhanahu wa taala, dengan beramal itu menyelamatkan kita di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jauh perjalanannya insya-Allah. Jadi sekadar itu saja dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap bicara. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.